Seiring berjalannya waktu dan zaman, pengetahuan kita terhadap suku kaum dan etnik minoriti yang ada di negara kita ini semakin berkurangan. Bahkan sekiranya kita mempertanyakan perkara ini, pasti ramai yang akan menggeleng kepala. Oleh itu pada hari ini saya akan membahaskan salah satu daripada rumpun Ketesan Dusun yang ada di Sabah yang dikenali sebagai suku kaum sungai. Suku kaum sungai merupakan gugusan kaum Ketesan Dusun kerana berkongsi adat resam dan bahasa yang hampir sama. Terdapat hampir 30 sub-etnik bagi bangsa sungai dari seluruh Sabah yang meliputi suku kaum Idahan, Milian, Liwago, Bagahag, Bengkuka, Puludupi, Dewara, Dumpas, Inokang, Kalabuan, Kuamut, Lingkabau, Makiang, Mengkaak, Minokok, Paitan, Pingas, Puaang, Rumanau, Segelitan, Sinobu, Sinorop, Supan, Sugut, Sukang, Suyat, Tambungan, Tenggara, Tinagas dan Tindakon. Nama-nama sub-etnik tersebut kebiasaannya berasal dari nama tempat. Misalnya Liwago yang merupakan nama sebatang sungai di daerah Ranau. Begitu juga dengan Lingkabau dan Sugut yang berasal dari nama sebuah tempat. Suku kaum sungai dibahagikan kepada beberapa sub-etnik mengikut penggunaan bahasa sukuan atau linguistik. Yang pertama, daerah-daerah yang menggunakan dialek Paitanik merangkumi Ranau, Paitan, Labuk, Pitas dan Bufot. Yang kedua, daerah-daerah yang menggunakan dialek yang sedikit berbeza dengan Paitanik kerana pengaruh bahasa dusun adalah merangkumi kawasan Segaliut, Bukit Garam, Kuamut, Sagama dan Tongot. Yang ketiga, kawasan-kawasan yang menggunakan dialek Idahan adalah di kawasan Sukau dan kawasan berhampiran Gua Madai dan Kampung Sepagaya di Lahad Datu. Mungkin anda tertanya-tanya bagaimana suku kaum sungai ini boleh bertapak di Pulau Borneo. Berdasarkan sumber sejarah, penduduk awal yang mendiami Pulau Borneo adalah kelompok Austronesia yang terpecah kepada dua kelompok, iaitu kelompok Negrito dan juga kelompok Australoid. Kelompok ini telah meninggalkan Malay Peninsula atau semenanjung Tanah Melayu bersama-sama penduduk Austronesia yang lain sekitar 2,500 hingga 5,000 tahun yang lalu setelah tamatnya zaman Glacier. Kemudian diikuti oleh kelompok Austronesia Mongoloid sekitar 3,000 sebelum Masihi. Oleh kerana bangsa sungai ini merupakan gugusan bangsa dusun, maka kita akan menelusuri terlebih dahulu mengenai sejarah dusunik. Pada sekitar 150 Masihi, Ptolemy telah menyebut sebuah wilayah yang bernama Sabadeos dengan ibu kota yang bernama Algaia. Para pakar sejarah dan pakar geografi mentafsirkan bahawa istilah Sabadeos yang dimaksudkan oleh Ptolemy adalah Sabah. Pada zaman ini berlakunya perpecahan kaum sehingga terbentuknya 3 keluarga bagi bangsa Sabahan ketika itu, iaitu Dusunik, Murutik dan Idaanik. Berdasarkan carta yang anda lihat, ini menunjukkan asal-usul bahasa sungai. Mungkin anda sedikit bingung melihatnya kerana terlalu banyak sub-keluarga. Mari kita cuba ringkaskan. Bahasa sungai telah dikelompokkan ke dalam bahasa Ketesan Dusun kerana berkongsi adat resam dan budaya yang sama. Asal-usul bahasa sungai bermula dengan perkembangan bahasa Austronesia yang merupakan rumpun bahasa di Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. Kemudian dari rumpun Austronesia melahirkan beberapa subkumpulan, antaranya ialah Formosan dan Maleo-Polynesian. Kemudian dari Maleo-Polynesian melahirkan beberapa lagi subkeluarga, antaranya ialah Western Maleo-Polynesian, Central Maleo-Polynesian, Eastern Maleo-Polynesian dan Oceanic. Jadi persoalannya, bahasa yang dituturkan oleh masyarakat Borneo berasal dari subkeluarga yang mana? Berdasarkan sumber yang saya perolehi, terdapat beberapa percanggahan yang mengkategorikan ataupun pengkelasan mengenai bahasa Borneo.
yang dikategorikan dalam Western Maleo-Polynesian, dan ada juga pula yang mengkelaskan bahawa Borneo merupakan salah satu dari cabang tunggal Maleo-Polynesian itu sendiri. Seperti yang telah diutarakan oleh Robert Bliss, beliau mengutarakan pendapat bahawa bahasa Borneo merupakan subkeluarga yang berdiri sendiri dan tidak termasuk dalam mana-mana subkeluarga yang lain. Oleh kerana saya kekurangan sumber berkaitan pengkelasan bahasa Borneo, sama ada dikelompokkan ke dalam Western Maleo-Polynesian ataupun ianya ada subkeluarga kepada Maleo-Polynesian itu sendiri. Oleh itu, saya akan mengikut pendapat yang diutarakan oleh Bliss yang mengatakan bahawa bahasa Borneo itu merupakan subkeluarga dari The Greater North Borneo yang merupakan cabang Maleo-Polynesian. North Borneo terbahagi kepada 3, iaitu Sabahan, North Sarawakian dan Outer Central Sarawak. Tetapi kita hanya membahaskan mengenai subkeluarga Sabahan. Subkeluarga Sabahan terbahagi kepada 2, iaitu Northeast yang kemudian akan melahirkan bahasa Bangi dan Idaan. Kelompok kedua pula ialah Southwest Sabahan yang akan melahirkan bahasa Dusunik, Paitanik, Murutik dan Tidong. Di sini juga saya kekurangan sumber yang dapat digunakan untuk mengkelaskan bahasa sungai itu termasuk dalam Dusunik ataupun Paitanik. Walaupun demikian, terdapat sumber yang mengkelaskan bahawa bahasa sungai itu tergolong dalam bahasa Dusunik, dan ini disokong dengan pengkelasan bahasa Kadazan Dusun yang dimasukkan ke dalam rumpun Dusunik, dan salah satu dari subetnik Kadazan Dusun adalah bangsa sungai. Tetapi terdapat beberapa subetnik dari keluarga Dusunik yang dikelaskan juga ke dalam keluarga Paitanik seperti Bagahak, Kadabuat, Lingkabau, Makiang, Paitan, Sungai, Sukang dan beberapa subetnik lainnya. Oleh itu, sekiranya kita ringkaskan asal-usul bahasa sungai, kita akan mendapati bahawa bahasa sungai berasal dari bahasa Austronesia yang kemudian berkembang lalu melahirkan Maleo-Polynesian, dan dari Maleo-Polynesian melahirkan Borneo Utara Raya atau The Greater North Borneo yang kemudian melahirkan keluarga Sabahan, dan dari keluarga Sabahan melahirkan subkeluarga Selatan Barat Sabahan, dan kemudian dari Selatan Barat Sabahan melahirkan 4 keluarga bahasa, iaitu Dusunik, Paitanik, Murutik dan Tidong. Lalu kita dapat mengkelaskan bahawa bahasa sungai itu dari kelompok Dusunik dan ada sedikit pengaruh Paitanik. Walau bagaimanapun, adalah perlu saya jelaskan bahawa boleh sahaja pengelompokan ataupun klasifikasi yang saya katakan ini adalah kurang tepat oleh kerana kesalahan fakta, data maupun maklumat yang tersilap tafsir. Tetapi sumber rujukan yang saya akan gunakan, saya akan lampirkan kemudian untuk anda melakukan pembacaan semula. Bahasa sungai adalah warisan yang perlu dijaga agar tidak hilang di telan zaman. Perkembangan waktu telah merubah landscape masyarakat kita pada hari ini. Banyak anak muda yang telah melupakan budaya, adat dan bahasa bangsanya sendiri kerana telah disajikan dengan penguasaan bahasa asing yang dianggap lebih menguntungkan untuk dikuasai berbanding bahasa etniknya sendiri. Oleh itu, bagi menjaga warisan dan budaya etnik kita agar tidak lapuk di telan zaman, penguasaan bahasa etnik adalah langkah utama agar bangsa ini yang boleh dikatakan sebagai bangsa minoritik tidak akan hilang di telan zaman.